Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Salatan wassalaman ala sayyidil mursalin wa ala ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Sambungan insya-Allah pada malam ini masih lagi dalam perbahasan elemen-elemen transaksi yang kemungkinan boleh berlaku riba. Akad ataupun transaksi yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dan dinamakan sebagai istilah dia dipanggil akad. Yang mana akad ini jika tidak meraihkan, jika tidak mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak, maka kemungkinan dia akan berlaku riba. Dan pada hadis yang lalu daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alayha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Daripada Abi Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi SAW, dia mengatakan bahawa Nabi pernah bersabda, man syafa'a li akhi. Syafa'a ni asal dia, maksud syafaat ini ada beberapa kefahaman. Yang pertama, syafaat di dalam konteks yang pertama, bila sebut syafaat ini, maka kita akan faham dia adalah syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pemahaman. Pemahaman yang pertama, syafaat ini adalah pertolongan ataupun bantuan di hari akhirat, sama ada daripada Nabi ataupun daripada Al-Quran, sama ada daripada kawan kita, sama ada daripada orang yang hafal Quran. Itu dipanggil syafaat dengan maksud pembantu, pembela di hari akhirat. Tapi itu bukan bab dia di sini. Syafaat yang kedua dengan maksud minta tolong orang lain kerana ada matlamat. Untuk mencapai satu-satu matlamat, diminta pertolongan daripada orang lain, kemudian dibagi hadiah kepada orang tersebut. Hadiah dalam kurungan. Sebuah perkataan hadiah, nama dipanggil sebagai hadiah. Bahkan Nabi SAW juga menggunakan perkataan hadiah. Dari sudut nama dia, asalnya hadiah lah. Tapi maksud di sebalik hadiah tu bukan saja-saja. Ada maksud yang tersirat di sebalik hadiah yang diberikan. Ataupun dalam istilah sekarang kita panggil apa? Pakai kabel lah. Rasuah untuk dapat sesuatu. Saya sengaja tak mau sebut rasuah nanti dulu. Rasuah tu nanti dulu. Saya nak sebelum kita masuk kepada perbahasan rasuah tu, kena faham konsep dulu. Apabila saya minta tolong kepada seseorang, kemudian saya berikan hadiah kepada dia sebab dia tolong saya, maka ada dua keadaan. Sama ada itu hadiah betul, sebab tanda saya berterima kasih kepada dia. Yang kedua, sama ada itu adalah hadiah dengan maksud itu adalah rasuah.
Gambaran dia sama tapi keadaan berbeza. Saya minta tolong kepada si A dan dia bantu saya, nanti saya bagi hadiah kepada dia, tanda saya berterima kasih sebab awak pernah tolong saya bagi hadiah. Dan saya bagi hadiah tu bukan sebab apa-apa, memang lillahi ta'ala, memang saya nak bagi, tidak ada maksud yang tersirat. Dan dia pun bukan orang hebat, dia pun bukan orang ada jawatan besar. Yang kedua, keadaan yang kedua, saya minta tolong kepada si B, orang yang kedua, sebab dia tu ada pangkat. Dia tu ada pangkat, dia orang besar, menteri ke, dia YB ke, ataupun dia hakim mahkamah, ataupun siapa saja. Saya minta tolong kepada dia dan dia tolong saya, dan saya berikan hadiah kepada dia. Situasi sama, minta tolong kepada si A, minta tolong kepada si B juga dinamakan minta tolong. Kepada si A saya berikan hadiah, kepada si B juga saya berikan hadiah. Tapi kepada si B ni sebab lain, sebab dia ada pangkat, sebab dia ada pengaruh, dia ada pangkat, dia orang besar, maka saya gunakan dia. Awak kena tolong saya. Ini kita panggil apa? Sogok ataupun rasuah. Beza wang itu ataupun hadiah itu memang hadiah sebenar, ataupun hadiah itu sebagai sogokan tengok keadaan. Kebanyakan situasi yang dipanggil rasuah ini apabila melibatkan orang besar. Kita minta tolong kepada orang yang lebih berjawatan tinggi daripada kita, maka itu confirm rasuah. Kalau kita minta tolong kawan kita, dia pun tak ada pangkat apa, dia pun bantu kita, itu selamat. Dan ini berlaku, situasi ini berlaku di zaman Rasulullah, yang mana ada kes seorang wanita yang berasal daripada Bani Makhzumi. Bani Makhzumi. Wanita ini telah melakukan satu kesalahan, dia telah mencuri. Dalam bab curi ni dia ada nisab juga, bukan zakat saja ada nisab. Nisab ni kadar. Kadar untuk disabitkan kesalahan dalam hukuman hudud, iaitu potong pergelangan tangan, dia ada nisab dia. Kadar barang yang dicuri. Takkan awak curi gula-gula kena potong tangan, takkan curi sekilo beras kena potong tangan, agak-agak lah. Maka dalam bab ini pun sangat ketat. Sebab tu jangan kadang ada orang mempermainkan benda ni, dia buat olok-olok dia sindir benda ni, habislah nanti hilang semua orang tanda tangan. Habis semua orang nak curi ke? Takkan curi semua benda nak kena potong tangan. Isu ini dalam permasalahan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri di kalangan lelaki dan perempuan potong tangan, dengan maksud apa? Syarat nak potong tangan tu bukan semudah ABC, sangat ketat. Jika ada sebarang unsur keraguan, gugur kes. Ini berdasarkan kaedah dalam Islam dia, al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan sekiranya ada unsur-unsur yang tak jelas, ada unsur yang tak pasti, kurang jelas, tak boleh buat. Jadi bukan semudah itu nak potong tangan orang, bukan semudah itu nak pukul, nak sebat orang, tak. Sangat ketat. Jadi ada yang buat main-main, dia cakap nanti potong, habis semua orang kudung semua hilang tangan, habis semua nak curi ke? Kita kena faham, hukum yang disebut sebagai had ataupun hudud ini adalah untuk mencegah, bukan untuk dilaksanakan. Faham? Untuk mencegah. Bila berlaku pada seorang, orang lain nak buat lagi itu hukum Tuhan begitu. Matlamat daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala adalah mencegah. Matlamat daripada pelaksanaan hukum manusia adalah nak manfaat. Contoh, awak kena saman, kena bayar RM300.
kena saman sebab memandu ataupun sebab melanggar lampu isyarat, kena saman contohnya RM300. Jadi hukuman di sebalik saman itu adalah untuk dapat apa? Dapat duit lah. Tapi kalau kerajaan, kalau semua orang rakyat Malaysia ni tak kena saman langsung, susah hati juga dia. Susah hati juga. Duit tak ada, duit tak masuk. Betul? Kena saman, cari juga alasan untuk saman. Itu maksud apa? Hukuman manusia yang manusia tetapkan adalah untuk mengambil faedah. Macam orang kerja towing, dia towing, dia tunda kereta orang. Hari ni tak ada orang accident ke? Orang insurans Alah, hari ni tak ada job lah, tak ada orang accident. Ya Allah, bagilah orang accident ramai sikit, saya dapat job banyak. Dan orang yang mengendalikan insurans pula, kalau boleh tak nak ada orang claim. Itu posisi masing-masing. Orang yang insurans, orang kerja insurans, kita bayar insurans, bulan-bulan kita bayar medical. Orang yang ejen tu kalau boleh, dia tak nak seorang pun sakit. Betul tak? Tak ada accident klien dia, dia tak nak klien dia accident, dia tak nak klien dia sakit kritikal. Dia doa, ya Allah sihatkanlah dia, jangan bagi orang ni sakit. Sebab kalau orang ni sakit nanti dia claim. Orang yang kerja towing, tunda kereta, tunggu tepi highway, tak ada orang accident kali ni, ya Allah bagilah orang accident hari ni. Nampak posisi masing-masing. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik pensyariatan hukum, Tuhan tak ambil sebarang manfaat daripada apa yang dibuat. Hukuman yang ditetapkan oleh mana-mana pemerintah, manfaat itu kembali kepada pemerintah. Pemerintah dapat duit. Saman itu, saman ini, saman itu, denda itu, denda ini, dapat duit, masuk kepada negara. Tapi kalau tak ada saman langsung, susah juga. Negara ni perlukan kepada duit. Nampak di situ maksudnya apa? Manusia, sama ada individu, sama ada dia mana-mana badan, sama ada dia kerajaan, diperlukan kepada duit. Dia nak manfaat di sebalik undang-undang yang dia buat, apa yang dia dapat. Itu kelemahan sistem perundangan yang ditetapkan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik hukuman, dia tak nak orang buat. Dia tak nak orang buat. Jadi dihukum di sebalik potong tangan, hukum di sebalik sebab, di sebalik itu ini adalah sebagai mencegah, bukan untuk buat. Jadi bila seorang dah kena, tidak akan ada orang kedua, tidak akan ada orang ketiga dan seterusnya. Tapi kalau hukum yang telah ditetapkan manusia, 300. Bagi orang yang susah, orang tak ada duit, nak makan pun susah, 300 ni adalah satu beban hidup dia nak bayar. Tapi kalau orang yang alah 300 aku boleh bayar anytime lah, bayar. Esok buat lagi bayar, esok buat lagi bayar. Nampak bias dekat situ. Hukum hanya menjadi beban bagi satu golongan dan tidak menjadi beban bagi satu golongan yang lain. Itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum. Manusia tetapkan hukum, ada kelemahan, ada kekurangan. Maka di sebalik pensyariatan hukum hakam, Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mencegah, menghalang. Orang bijak ni dia akan ambil iktibar. Yang tak ambil iktibar ni orang kurang bijak. Orang bijak ni bila sekali kena, dia tak buat dah, dia ambil pengajaran. Maka sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid, ada seorang wanita daripada Bani Makhzumi, dia telah mencuri, lalu mencemarkan nama keluarga dia. Sebab apa? Sebab sudah viral kes dia curi, semua orang tahu. Lalu satu keluarga dia ni malu, tapi Nabi belum tahu. Jadi mereka berfikiran macam mana? Sebelum Nabi tahu sendiri, baik kita bagi tahu.
Kan kita juga berfikiran macam tu. Kalau kita buat salah, sebelum budak-budak macam tu selalu, kalau buat salah, sebelum mak bapak aku tahu ni, baik aku bagi tahu siap-siap, supaya kot-kot boleh dapat kemaafan. Maka mereka berfikiran begitu. Sebelum Rasulullah dapat tahu sendiri ni masalah nanti, baik kita bagi tahu. Kemudian bincang lagi, siapa yang nak bagi tahu? Siapa yang nak bawa benda ni kepada Nabi? Ada orang petik nama, kita panggil Usamah. Usamah lah senang. Kerana Usamah bin Zaid ini adalah hubbiba ila Rasulillah, orang yang Nabi sayang kat dia. Nabi sayang sungguh dekat Usamah, sehingga Nabi pernah menjodohkan seorang wanita dengan Usamah, padahal wanita tersebut tanya orang lain. Dia kata, Rasulullah, saya ni dipinang dua orang perempuan, dua orang lelaki. Yang pertama nama sekian, yang kedua nama sekian. Mana satu saya nak pilih? Nabi kata, dua-dua tak payah, kamu kahwin dengan Usamah. Ni Usamah. Lalu wanita tu kata, fakarihtuhu, saya ni tak ada hati dah dekat Usamah. Nabi kata, ankihi Usamah bin Zaid, kamu kahwin dengan Usamah. Fakarihtuhu, saya tak nak. Dua kali dia tolak. Kali ketiga Nabi kata, kahwin dengan Usamah. Dia pun terimalah. Dia segan dengan Nabi, dia malu dengan Nabi, dia pun terima. Bila dia terima, asalnya dia tak suka. Lepas kahwin baru dia tahu hikmah kenapa Nabi suruh kahwin dengan Usamah. Lepas tu dia baru jumpa Nabi, dia kata, betul Rasulullah, Usamah ni orang yang sangat baik, saya tak pernah jumpa orang macam ni. Jadi sebelum kenal tu jangan terus hukum. Bila Nabi suruh tu ada sebab lah. Maka orang soleh pun macam tu juga. Bila orang soleh ini, ulama ini suruh buat begitu, ada sebab. Mereka mewarisi kenabian para rasul. Dalam hadis Nabi kata, ulama'u ummati kal-anbiya'i bani Israel. Ulama di kalangan umat aku seperti nabi-nabi daripada Bani Israel. Macam mana seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel? Contoh, saya buat contoh. Apabila dalam satu peperangan, iaitu Badar, ada tawanan perang dipanggil Usara. Usara ni tahanan-tahanan perang lah. Islam menang, maka musuh tu menjadi tawanan. Nak buat macam mana dengan tawanan ni? Maka Nabi tanya Abu Bakar, kita nak buat macam mana ni? Abu Bakar kata, kita bebaskanlah. Mereka ni orang Quraisy juga, mereka ni saudara adik-beradik kamu juga. Maksudnya ada bau-bau bacang jugalah, orang Quraisy. Kita bebaslah, kita minta tebusan. Lalu Nabi SAW kata, Abu Bakar, kamu ni macam Nabi Ibrahim. Kamu ni macam Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi baca ayat yang mana dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim doa apa? Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, patung-patung ni telah menyesatkan ramai orang, maka siapa yang mengikut aku, maka dia di kalangan aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan kalau mereka tak mau ikut aku, mereka derhaka kepada aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Maksudnya siapa yang ikut aku, Nabi Ibrahim kata, siapa yang ikut dia, dia doa. Siapa yang tak mau ikut dia, maka serah kepada engkau, ya Allah, engkau ni Maha Pengampun. Maka Nabi SAW kata, Abu Bakar ni macam Ibrahim, lembut hati. Lembut hati, mudah untuk beri kemaafan kepada orang. Maka bila Nabi tanya Abu Bakar nak buat macam mana, kita bebaskanlah, minta duit tebusan, bayar, bebas. Kemudian Nabi tanya Umar, Umar, macam mana kita nak buat dengan tahanan perang Badar? Umar kata, kita bunuh semua, tak payah tinggal seorang pun. Maka Nabi kata, kamu ni macam Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia kata apa?
Rabbi la tazar 'alal ardi dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan orang kafir seorang habuk, tenggelamkan mereka semua, termasuk anak dan isterinya sekali. Bila Nabi Nuh kata, ya bunayyar kam ma'ana, maka Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalu ghairu salih. Dia bukan ahli keluarga kamu, dia ni tak beriman kepada kamu. Maka dari sudut Nabi Ibrahim pun betul, Nabi Nuh punya cara pun betul, masing-masing punya cara sendiri. Maka sebab tu Nabi kata, ulama'u ummati kal anbiya'i bani Israel. Ulama di kalangan umatku macam Nabi di kalangan Bani Israel, masing-masing ada cara sendiri. Macam Nabi Isa ni, dia suka kawan dengan orang jahat, orang tak baik. Dia suka pergi berkumpul berdakwah kepada orang jahat. Yahya pula dia suka kawan dengan orang baik-baik. Dia masing-masing ada hujah. Maksudnya apa dia? Maksudnya orang soleh ni dia ada satu benda, orang alim ni dia ada irsyad, petunjuk. Dia buat sesuatu itu ada sebab, ada hikmah dia. Masing-masing cara. Sama juga macam ijtihad daripada sahabat. Abu Bakar kata begitu, Umar kata begini, dan Nabi akui benda tu. Lalu Nabi kata, macam Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, masing-masing ada pandangan dan sudut pandang yang berbeza. Yang ni bagus, yang ni bagus. Maka sebab tu Nabi kata, ulama ini mewarisi para Nabi dari sudut keilmuan dia. Mewarisi dari sudut ilmu, bukan mewarisi dari sudut harta benda dan sebagainya. Maka bila Nabi SAW, Usamah ini dikahwinkan oleh Nabi. Nabi kahwinkan Usamah dengan wanita tadi, dan wanita tadi asalnya tak setuju dan tak mau. Akhirnya diakui bahawasanya Usamah ini baik. Usamah ni adalah orang soleh. Dan orang soleh ataupun doa Nabi Yusuf contoh dalam surah Yusuf. Bila Nabi Yusuf ini, dia pun dah nak cerita lah ni, panjang pula. Nabi Yusuf ni di akhir-akhir umur dia doa dalam surah Yusuf, wa tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam kalangan orang Islam, orang serah diri kepada kamu, wa alhiqni bis salihin, dan tempatkan aku bersama orang baik-baik, orang soleh di kalangan bapa aku, moyang aku, datuk aku, moyang aku. Lepas tu habislah cerita Usamah. Usamah ni dia pun jadilah orang tengah untuk bercakap dengan Rasulullah supaya nak nego dengan Nabi supaya Nabi tidak mengambil tindakan kepada wanita yang mencuri tadi. Jadi Usamah pun pergilah jumpa Nabi. Rasulullah, ini ada perempuan ni di kalangan Bani Makhzumi, seorang wanita yang terhormat. Jadi kalau diambil tindakan kepada dia ni, malulah keluarga dia. Dia ni orang keluarga besar, keluarga bangsawan. Kalau ambil tindakan potong tangan dia, malulah. Nabi dengar perkataan tu terus bangun. Nabi dengar perkataan itu terus bangun dalam keadaan marah. Nabi kata, atashfa' fi haddin min hududillah, adakah kamu nak bantu untuk menggugurkan hukum Tuhan? Adakah kamu nak jadi orang tengah yang tolong hapuskan hukum Tuhan? Lalu Nabi bacakan satu hadis, la'anallah Bani Israel, ataupun la'anallahul Yahud. Allah melaknat orang Yahudi kerana sikap begini. Sikap yang ditunjukkan oleh Usamah. Apa dia? Bila orang kaya mencuri, mereka lepas. Iza sarqa fihimus syarif tarakuhu. Bila orang kenamaan mencuri, mereka gugurkan kes, tutup. Wa iza sarqa fihimud dha'if. Bila orang miskin curi, orang tak ada nama, orang rakyat biasa, orang tak kenal, aqamu alaihil hadda, mereka ambil tindakan kepada dia. Kemudian Nabi kuatkan lagi. Nabi kata, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri,
saya potong tangan dia. Tapi takkan Fatimah nak curi. Ini contoh. Nabi kata, kalaulah anak aku Fatimah mencuri, aku sendiri ambil tindakan. Ini bermaksud Nabi sangat tegas dalam bab hukum haram. Dalam bab melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab melibatkan hukum Tuhan, Nabi paling tegas. Tapi dalam bab melawat, Nabi melawat juga. Ini kata apa? Gurau juga kan. Nabi pun pernah bergurau, bukan serius 24 jam. Tapi ada masa dan ikut keadaan. Tapi bila melibatkan hukum Tuhan, tak ada kompromi. Tapi yang berlaku sekarang macam mana? Sebaliknya. Jadi perangai Yahudi balik ya. Realiti yang berlaku sekarang ni patah balik jadi perangai Bani Israel. Bila orang tu ada kenalan, bila orang tu orang besar, dia buat salah, dia ada kabel, lepas, tak kena tindakan langsung. Tapi bila orang tu tak ada nama, padahal curinya tak banyak mana pun. Kita ni bila orang minta makan, bila orang tak makan ini tak sampai hati. Contoh, kalau orang ketuk pintu rumah kita nak minta duit, kita boleh lagi pertimbangkan nak beri ataupun tak nak beri. Betul tak? Dia kata minta lah RM10, RM20, RM50 nak makan. Kita mungkin boleh pertimbangkan lagi untuk beri ataupun tidak. Sebab dia minta duit. Dia menipu ke dia apa ke? Mungkin itu yang ada dalam fikiran kita. Tapi kalau diminta makan, dia kata saya tak makan, boleh tak saya minta makan sikit? Dia menipu ke? Dia tak tipu. Memang dia nak makan. Jadi kalau kita orang minta makan, sanggup kita nak tahu? Saya tak sampai hati. Kalau orang minta duit tu boleh lagi pertimbangkan nak beri ataupun tidak. Kita bukan orang Ansar. Kalau orang Ansar ni lain. Ansar ni punya mentaliti orang Ansar, sehingga mereka dikenali di sisi Allah sebagai orang yang memberi. Awak, saya tak makan tak apa, janji awak jangan tak makan. Yang penting awak makan, saya tak makan tak apa. Itu mentaliti Ansar. Sehingga Allah puji mereka, ini sifat mereka. Sebab tu bila Ansar minta harta ghanimah daripada Nabi. Ini saya boleh ikut cerita sikit Boleh cerita? Cerita sikit. Cerita ni dia segar sikit. Kalau buat hukum ni dia pening-pening kepala sikit cerita ni segar. Allahu Akbar, Allah. Bila habis satu peperangan, Nabi bagi dekat orang Mekah yang masuk peperangan, Nabi bagi kambing, Nabi bagi unta, Nabi bagi semua. Ansar pergi perang juga, Muhajirin pergi perang juga. Tapi Nabi bagi semua kepada orang Mekah, Muhajirin. Lalu orang Ansar ni satu sen pun tak dapat. Nabi tak bagi satu sen pun. Agak-agak kita kalau kita berjuang bersama-sama tapi satu sen pun kita tak dapat, takkan kita tak bising kat belakang? Mesti ada bunyi juga kan? Bila Nabi dapat tahu ada orang bunyi di belakang, sebab tak dapat. Orang lain dapat, kita tak dapat. Oh, Nabi bagi orang kampung dia ya. Nabi bagi dekat orang Mekah saja, orang kampung dia saja. Oh, Nabi ni pilih kasih, ataupun dalam bahasa sekarang budak-budak dia panggil select. Nabi select ni dapat dia bagi kepada orang kampung dia saja. Bila dengar macam ni, Nabi panggil semua orang Ansar. Nabi kumpulkan di satu tempat eksklusif Ansar saja. Nabi kata, Ansar, betul ke aku dengar kamu kata sekian-sekian? Kamu cemburu, kamu tak diberikan walaupun seekor kambing. Lalu ketua Ansar nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni ketua Al-Ansar. Sahabat Nabi yang di kalangan sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ni ramai. Dan kebanyakan semua Sa'ad ini orang Madinah. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Abi Waqqas, semua Madinah. Semua Ansar. Sa'ad bin Ubadah dia kata, Rasulullah, kami yang senior-senior ni kami tak petikai langsung. Tapi yang muda-muda ni duduk petikai.
Yang muda-muda ni duduk tikai, kenapa mereka tak dapat? Kami yang sini-sini ni, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Ada kami serah pada Tuhan. Kenapa kami tak dapat? Kami tak bertikai. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, betul ke kamu Ansar, kamu cemburu sebab aku tak bagi kepada kamu dan aku bagi pada orang lain? Senyap, tunduk, ya, tak jawab, tak berani jawab. Lalu Nabi kata, ala tujibunani ya ma'syaral Ansar, kenapa tak jawab? Tunduk lagi. Lalu Nabi kata, betul kamu ni patut dapat, betul kamu ni pembantu. Lalu kata Nabi, wahai Ansar, kalau kamu nak ungkit balik apa yang kamu beri kepada aku, silakan ungkit. Kamu bagi kepada aku tempat tinggal, kamu bagi pakaian kepada aku, aku datang dalam keadaan tak bawa apa. Kalau kamu nak ungkit, sepatutnya kamu ungkit. Aku tak terasa hati, Nabi kata, sebab memang kamu bantu aku. Sebenarnya menangis Ansar, semua menangis minta maaf. Lalu kata Nabi, mereka pulang dengan unta, dengan kambing, tapi kamu pulang dengan Rasulullah. Kamu nak yang mana? Kamu dapat aku, mereka dapat kambing. Lalu mereka ni menangis, peluk Nabi, minta maaf. Kerana apa? Mentaliti kamu ni Ansar, kamu ni pemberi. Kamu jangan downgrade diri kamu di sisi Tuhan sebagai penerima. Maka sebab tu muncul ni hadis, Nabi kata apa? Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini kiasan. Tangan atas maksudnya yang memberi, tangan bawah yang menerima. Kamu sudah disuratkan di sisi Allah sebagai tangan di atas, sebagai pemberi. Takkan kamu nak downgrade diri kamu jadi penerima? Sebab apabila seseorang itu sudah melazimi sesuatu perkara, maka akan disuratkan di sisi Allah dengan sifat itu. Contoh dalam hadis Nabi kata apa? La yazalul abdu, sentiasalah manusia itu apabila dia melazimi, la yazalul abdu kazzaban wa yataharral kazab. Apabila orang tu sentiasa bohong, bohong 24 jam bohong, hatta yuktaba indallahi kazzaban, lama-lama dia akan dicop oleh Allah sebagai pembohong. Kalau orang tu benar, maka dia lama-kelamaan dia akan dicop di sisi Tuhan sebagai orang yang benar. Macam kita juga, bila orang tu selalu bohong dengan kita 2-3 kali, 3-4 kali, kali kelima datang cerita, orang tak percaya dah, sebab dia sudah dikenali sebagai penipu. Begitu juga Allah. Maka ini cara Nabi berfikir unik, bukan cara kita fikir. Cara Nabi fikir lain. Kalau kita fikir cara logik, kita fikir sepatutnya dia kena dapat jugalah. Ansar dapat, Muhajirin dapat, bagi sama banyak, sama-sama berjuang. Tapi Nabi fikir lain. Nabi fikir mereka ini patut dapat sebab mereka ni datang selai sepinggang, tak bawa apa langsung. Betul? Orang Mekah datang bukan bawa apa, tinggal semua. Yang miskin tak apalah, tak terasa sangat bila dia tinggal. Yang kaya ni, macam Abdul Rahman ibn Auf, dia terasa tak agak-agak dalam hati dia? Dia terasa hati tak? Teringat juga sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, baik kaya, baik miskin, semua selai sepinggang datang. Tapi bagi orang yang miskin, mungkin tak memberi kesan sangat kepada dia sebab tak ada apa sangat nak tinggalkan di Mekah. Tapi bagi orang yang dah jutawan, macam Abdul Rahman ibn Auf, mesti terkesan dalam hati dia. Dia kena tinggal. Maka dari sudut hijrah Abdul Rahman ni lebih besar daripada yang lain. Perjalanan sama Mekah ke Madinah, jarak sama Mekah ke Madinah, tapi sama ataupun tidak pengorbanan daripada sahabat yang miskin dengan Abdul Rahman ibn Auf? Tak sama. Sebab yang ni berkorban lebih besar. Dia tinggal harta dia, dia tinggal isteri dia, kerana isteri dia tak perlu Islam. Tak sempat juga saya nak baca jual beli hutang ni. Okey, tak apa. Kemudian
mentaliti yang kedua, Nabi nak tanamkan kepada orang Ansar, kamu ni dikenali di sisi Allah, sudah dikenali sebagai Ansar. Maka teruskan pegang title itu sampai bila-bila. Jangan downgrade diri kamu jadi orang minta. Sebab apa? Kalau orang yang minta ni, sampai ke mati pun dia akan minta. Sebab apa? Dia sudah menjadi kelaziman dia meminta, maka sudah jadi tabiat dia memang minta. Dan kalau orang itu menjadi kelaziman dia beri, dia akan jadi tabiat dia memberi, walaupun sedikit. Sebab tu syarat nak memberi tak semestinya kaya. Kaya lagi susah nak bagi. Contoh, orang miskin, orang kaya. Orang miskin ada RM50, orang minta kat dia RM25. Maksudnya 50% daripada RM50, RM25. Dia bagi RM25. Orang kaya, dia ada 10 juta, orang minta 50% daripada 10 juta, boleh bagi. Sebab apa? Nilai sama, 50% juga. Yang ni rasa berat lagi. Sebab apa? Amount tu terlalu banyak. Jadi nak bagi tu jangan tunggu kaya. Takut tak kaya, dan juga takut tak boleh nak bagi. Sebab tu ni panjang cerita ni. Qarun ini dijanji dengan Nabi Musa nak bayar zakat. Nabi Musa kata, boleh aku doa kamu jadi kaya, nanti kamu kena bayar zakat. Okey, saya bayar. Bila kaya lupa. Bila dia kaya dia lupa yang Nabi Musa ketuk pintu rumah dia minta zakat, dia halau. Ini yang Allah turunkan musibah kepada insan yang bernama Qarun. Nanti insya-Allah di lain hari kita akan sambung bacaan jual beli hutang dengan hutang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin.